Apa kabar semua? Kami pelajar dari kumpulan 3. Nama saya Hui Ting. Saya ialah ketua kumpulan ini. Inilah ahli kumpulan saya. Sekarang Cenjung akan menerangkan pendahuluan. Di Malaysia, kami mempunyai keberbagai etnik dan berbakat dan berbagai gaya tarian yang unik. Dalam video ini, kami menyerahkan tentang tarian tradisional Cina kami. Ciri-ciri kumpulan tarian tradisional Cina terutamanya dinyatakan dalam 3 aspek, penciptaan, persembahan, dan penyebaran, dan merupakan gabungan sempurna lagu, muzik, dan tarian. Secara berangsur-angsur ditambah dengan penggerakan pantas, langkah yang harmoni, dan irama yang bersatu, tarian tradisional Cina menyatakan keperluan orang ramai untuk melepaskan emosi dengan cara keseronokan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Saya Junsi. Kami memilih 3 jenis tarian tradisional Cina yang berbeza, tarian Singa, tarian kipas, dan tarian naga. Kami berharap dapat mewujudkan laman web dan video berdasarkan penemuan tarian tradisional Cina untuk memberi maklumat kepada pembaca tentang asal-usul dan keunikan 3 tradisional tarian. Kajian ini juga bertujuan untuk menyedarkan kaum tentang budaya dan tradisi antara satu sama lain. Salam sejahtera, nama saya Justin Lim dan pertama sekali mari kita bercakap tentang tarian Singa. Tarian Singa merupakan tarian tradisional orang Cina yang dipersembahkan pada majlis-majlis besar seperti Tahun Baru Cina untuk nasib baik kerana dipercayai bahawa singa adalah haiwan yang bertuah. Dalam budaya Cina, singa merupakan haiwan yang melambangkan kuasa, kebijaksanaan, dan keunggulan. Salah satu upacara Tahun Baru Cina yang paling menonjol ialah tarian singa. Tarian singa sering digunakan untuk membawa kegembiraan dan mencipta suasana perayaan. Seterusnya, bagi sejarah tarian singa, kepercayaan yang paling meluas adalah bahawa tarian singa berasal dari luar Cina semasa dinasti Han di wilayah barat. Di Cina purba, tidak ada yang namanya singa. Singa hanyalah makhluk legenda. Tarian singa menjadi persembahan tarian yang besar di mahkamah semasa dinasti Tang. Susulun itu, tarian singa menjadi persembahan popular di kalangan orang ramai sebagai mendoakan tua pada festival yang besar. Kemudian, Jamin akan membincangkan jenis-jenis dan legendanya. Salam sejahtera, saya Jamin. Terdapat kedua-dua jenis tarian singa di negara kita, iaitu tarian singa utara dengan selatan. Tarian singa selatan menggunakan warna merah, hitam dan kuning, kostum kepalanya mempunyai mata yang lebih besar. Manakala tarian singa utara menggunakan warna merah, jingga, kuning dan emas. Ia mempunyai lebih banyak bulu dan mata. Selain jenis tarian singa, legendanya juga menarik. Pada zaman dahulu, masyarakat membuat singa daripada bulu dan kain. Singa berlari boleh menakutkan makhluk itu. Jadi tarian singa sudah menjadi adat tahunan untuk menangkis kejahatan dan membawa tuah dan keseronokan kepada Tahun Baru Cina. Kemudiannya, Rubin akan membincangkan persembahan tarian singa. Bagi persembahan, tarian singa tradisional akan menampilkan seekor atau lebih singa melakukan pelbagai teknik akrobatik. Pancaran perkusi hidup, pemain drum, simbal dan gong mempersembahkan bersamanya. Singa boleh melompat di antara tiang. Tai Chi atau mementik sayur-sayuran adalah aspek penting dalam tarian ini. Ia melibatkan seekor singa mengutip bungkusan selandu hijau dengan sampul surat merah yang dilaporkan dan memuntahkan daun-daun yang dipecahkan untuk mewakili penyebaran kekayaan dan kemakmuran. Pemain mengambil peranan sebagai kepala dan anggota depan singa dan kaki ke belakang dan belakang singa. Kaki para penghibur berpakaian dalam warna yang sama dengan badan singa dan pakaian itu mungkin termasuk kasut dalam bentuk dan warna cakar singa. Seterusnya, kepala singa biasanya dibina daripada bingkai bulu atau kayu dan ditutup dengan kertas pasir dan kain kasar. Badan singa terdiri daripada kapas berwarna-warni dan dilitupi bulu tiran. Nama saya Winyan dan saya akan bercakap tentang tarian kipas. Tarian kipas menampilkan koreografi halus dari beberapa penari menggunakan pergerakan badan dan ia memerlukan kerja berpasukan dan koordinasi yang sangat tinggi. Tarian kumpulan biasanya dikoreografikan hari ini untuk mencipta keindahan yang luar biasa dengan usaha dalam pakaian, prop, latihan, dan ilustrasi dengan tema berkesan yang digambarkan oleh mereka. Selama hampir 2000 tahun, tarian kipas tradisional Cina telah menjadi pokok budaya Cina.
Tarian kipas secara tradisinya terbahagi kepada dua kategori, yaitu awam dan tentera. Selain itu, tarian kipas sangat terkenal di Perak dan tarian ini tergolong dalam tarian istana kerana ia sering ditarikan pada majlis perkahwinan diraja. Nama saya Mei dan saya akan membincangkan tujuan tarian kipas dan kostumnya. Tarian kipas Cina mempunyai berbagai tujuan. Sebagai permulaan, ia digunakan untuk membantu penyebaran kisah dan tradisi budaya Cina. Selain itu, tarian kipas sering menjadi sumber hiburan. Kipas digunakan sebagai alat peraga untuk melengkapkan pakaian berwarna cerah dan membuat pergerakan yang menarik. Tarian kipas telah digunakan untuk menyampaikan cerita. Kostum sering dipilih untuk melengkapkan plot. Beberapa penari memakai kostum individu untuk mendorong plot, tetapi kebanyakan penari kipas memakai kostum yang serupa. Pergerakan dan pakaian penari disalahkan oleh kipas. Mereka kadangnya dihiasi dengan bulu atau unsur semula jadi lain untuk meningkatkan keseluruhan penampilan. Untuk mengembangkan sambutan kelompok bunga musim bunga, kipas biasanya direka bentuk dengan hujung sutra. Terdapat juga bentuk kipas yang sangat besar dan luas. Gaya lain ialah kipas yang diperbuat daripada kain chiffon. Nama saya Selin dan saya akan bercakap mengenai legenda tarian kipas. Asal tarian kipas adalah banyak legenda yang kebanyakannya adalah pemujaan keibuan. Orang hanya menganggap putih burung sebagai simbol kebaikan. Menurut legenda, peramal kulit putih yang cantik menyelamatkan seorang lelaki tua dengan kemiskinan. Dan menari tarian ini untuk rasa syukur dan ingatan orang kulit putih yang baik burung. Seperti kebanyakan bentuk tarian rakyat lain, tarian kipas Cina berkembang sebagai cara untuk berkongsi cerita, memelihara budaya dan menyampaikan perasaan dan emosi tanpa kata-kata. Bentuk komunikasi dan pemeliharaan ini sangat penting bagi orang Cina kerana tarian dibuat bahkan sebelum simbol bertulis. Tarian kipas Cina merangkumi jenis semantik, simbolisme, kosakata dan struktur tertentu sehingga membolehkan penari menyampaikan niatnya. Nama saya Jaan. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan tarian naga. Seperti tarian single, tarian naga sering dipersembahkan semasa perayaan. Orang Cina sentiasa percaya bahawa naga adalah simbol identiti etnik dan kehidupan yang bermanfaat. Naga juga mewakili kuasa yang boleh menghalau makanan dan mencegah jenayah. Oleh itu, sejak zaman dahulu, sama ada tahun baru Cina atau memimpin tentera untuk menyembah dewa, walaupun berlaku bencana alam atau bencana pribadi, dan naga akan diadakan untuk berdoa memohon keberkatan surga. Tarian naga boleh dikesan sejak dinasti Han dimulakan oleh orang Tiongkok yang mempunyai kepercayaan dan menghormati naga. Orang Cina zaman dahulu percaya bahawa naga boleh menurunkan hujan. Jadi tarian naga berfungsi untuk berdoa kepada dewa-dewa untuk hujan. Walaupun saintis kemudian menjelaskan sebab hujan, tarian naga tidak hilang dari kehidupan kita, tapi menjadi tarian perayaan Tahun Baru Cina sejak zaman dinasti Song. Ketika Nanyang mula-mula tiba di Malaysia, tukang jahit dan tukang kayu Cina mengembangkan dan memperkenalkan tarian naga kepada Malaysia hari ini. Terdapat legenda yang sangat menarik tentang tarian naga. Pada suatu hari, Raja Naga merasakan sakinah yang amat sangat di pinggangnya. Tanpa pilihan lain, dia berubah menjadi manusia dan meminta nasihat doktor. Selepas pemeriksaan, doktor mendakwa, Anda bukan manusia. Menyadari bahawa dia tidak boleh berubah-ubah lagi. Raja Naga bertukar menjadi bentuk asalnya. Doktor masih membantu. Untuk mengucapkan terima kasih, Raja Naga berkata kepada doktor, menarilah dalam bentuk seekor naga dan kamu akan diberikan cuaca yang lancar dan hasil tuaian yang besar. Berita itu cepat tersebar dan orang ramai mula menari dengan peralatan yang dibina dalam bentuk naga untuk memohon hujan pada musim kemarau. Seterusnya saya akan bercerita tentang cara persembahan tarian naga. Semasa tarian, sepasukan penari meletakkan naga di atas tiang. Pasukan tarian meniru apa yang dipanggil pergerakan bunyian sungai ini dengan cara yang berliku dan beralun. Ketika menari naga, naga mengikut hidrannya untuk melakukan pelbagai pergerakan, diselang-seli dan sentiasa mempamerkan pelbagai postur seperti memusing, berayun, bersandar, melutut, melompat dan bergoyang. Iringkan muzik tarian naga biasanya disediakan oleh sekumpulan pemuzik yang bermain gendang, simbal dan gong tradisional. Di samping itu, peraturan kostum untuk tarian naga adalah mereka harus mempunyai hijau yang mewakili musim bunga dan menuai yang baik, merah untuk musim panas dan kegembiraan, putih untuk musim luruh, hitam untuk musim sejuk, dan terakhir kuning melambangkan Empire Tuga. Kesemua 5 warna ini melambangkan 5 unsur, kayu,
api, tanah, logam, air, serta warna emas dan perak melambangkan kemakmuran. Tarian Cina adalah salah satu tamadun yang paling berpengaruh. Dalam projek ini, kami mengetahui bahawa kerja berpasukan dan kerjasama adalah sangat penting. Jadi, terima kasih atas kerjasama semua dan terima kasih Cikgu Yasota atas bimbingannya. Pada abad ke-21, di mana budaya tradisional mudah dilupakan, amat perlu dan bermakna untuk kita mencipta dalam web ini. Kami juga berpeluang mempromosikan tarian tradisional Cina kepada masyarakat dan memain peranan kami untuk menggegalkan tradisi ini. Sekian, terima kasih.